Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana bihadil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada hari Sabtu dan Ahad kita bersama dalam ruangan ilmu, iaitu ruangan membinakan roh dan akhlak ummah supaya kembali pada ajaran junjungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini saya Ustaz Anas bin Abdul Rahman bersama dengan Ustaz Ibrahim Abdullah untuk bersama dalam tazkirah dalam ruangan ilmu melalui stesen terletak channel ni. InsyaAllah kita akan bersama. Dari itu saya persilakan Ustaz Ibrahim sebagai mulakan dalam tazkirah kita pada pagi ini. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salam hormat kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati semua. Masih lagi kami berdua di dalam ruang ilmu nak bincang tentang tajuk hasad. Kerana tajuk hasad ni tajuk yang paling bahaya dan yang panjang, yang pasti kita kena basuh semua, Ustaz. Dan insya-Allah hari ini kita akan kecek lagi sama daripada minggu yang telah lepas. Moga-moga penutur-penutur kita boleh basuh dan boleh baiki diri kita untuk nak menuju pada Allah Taala. Alhamdulillah, kita sehubungan dengan nak sampai berhasad tu, Ustaz dah. Kita kena ingat bahawa kita ni ditugaskan oleh Allah Taala iaitu beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita ni untuk beribadat kepada Allah. Jadi hal tu pokok besar sekali. Tujuan asal. Maknanya Allah Taala tidak menentukan benda lain. Sekarang tu bagi manusia, maknanya sebab itulah Islam apabila dia mengucapkan kalimah syahadah, ambil pada dia mengucapkan kalimah syahadah ni seumur hidup dia tu diberikan pahala. Dah diberikan pahala. Dalam peratu tu panggil apabila manusia mengerjakan kejahatan, maka panggil berkurangnya pahala. Seperti mana hasad ni, Ustaz tak? Yang Nabi bicara pada kita bicara kepada minggu lepas mari dah, Ustaz tak? Yang Ustaz kata apa di satu hadis tu yang Nabi kata hasad ni makan benda-benda yang kebaikan. Jadi bahaya dia, Ustaz. Bukan sekadar kata jadi bahaya kepada manusia saja, bukan kepada diri kita pun bahaya juga hasad. Boleh makan ke amalan kebajikan kita. Ya, kita semayang, yang kita puasa, yang kita baca Al-Quran dan sebagainya. Tiba-tiba bagi kelih dari akhirat tak ada sikit habuk yang makan dah hasad deki. Jadi makan didengki lah. Makan didengki. Maknanya sifat deki ni sifat yang bahaya sekali lah bagi kalau kita kira kan maring dah. Maring ni makan daging kita kasiki akhirnya habis benda tu dah. Hak molek dah habis. Hak molek dah habis. Jadi tinggalnya hak buruk dah. Jadi begitulah hasad deki ni yang Rasulullah bandingnya seperti mana kayu yang apa dia? Api yang makan kayu yang kering lah kita kata dah. Dia habis, maknanya akhirnya jadi debu, tidak berhasil dah. Tidak ada apa sekarang. Tidak ada apa sekarang. Maka alhamdulillah dalam masa deki ni kita tengok ulama tu dia bahagi dua bahagian, Ustaz. Dah, satunya deki boleh diharuskan dalam Islam, dalam syarak. Yang kedua deki yang tidak boleh diharuskan. Haram. Haram. Ini panggil haram mutlak lah. Deki ni dah. Oleh kerana sifat yang Tuhan berkah dan sifat yang Tuhan benci. Deki yang diharuskan ni panggil berlomba dari segi kebaikan. Dah tengok guru kita panggil seorang ahli ibadat, kita nak jadi lebih pada dia lagi segi ibadat. Tak bukan deki dia dah. Nak berlawan. Bertinggi pada amalan dia. Tengok guru kita tu dari segi kekayaan harta, maka kita cari lebih pada dia. Kalau kita lihat dalam sejarah pada Ustaz, yang antara Sayyidina Umar dengan Abu Bakar, dia ada satu peperangan Nabi hipung harta, hipung apa tabarruk ataupun hipung berijah. Maka Sayyidina Umar ni ais setengah. Dan Abu Bakar ais semua harta dia. Jadi perkataan Sayyidina Umar, hari ni lah dia nak berlawan dengan Abu Bakar dari segi kebajikan. Jadi dari segi kebajikan ni, Ustaz, perlu juga kita berlawan. Perlu juga kita berlomba untuk nak lebih. Untuk nak lebih. Jadi kalau kita berlomba di sini, Ustaz, masuk daripada ayat Allah Taala firman dalam surah tu, dalam surah satu surah dalam Al-Quran Al-Karim yang Allah Taala sebut Al-Mutaffifin. Dalam suratul Mutaffifin. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka yang demikian adalah kamu berlomba. Kamu berlomba
bagi orang nak berlomba buat kebajikan. Ya. Jadi kena berebutlah dalam buat kebajikan. Jadi kalau tengok pada ayat ni dah fi zalika apa dah falyatanafasil mutanafisun ni satu galak ke daripada Allah Taala kepada hamba dia. Ya. Maknanya Allah Taala cerita sendiri ni. Dah Allah Taala masya-Allah dia galakkan hamba dia buat kebaikan, buat kebajikan. Ya. Dah panggil disuruh tasawuf kita sana tu segar dalam mengerjakan kebaikan. Asal masa kata boleh kalau berebut nak buat kebaikan ni boleh gapo. Nah, ataupun sia-sia kalau bagaimana. Nah, jadi Allah Taala jenjang sini kata fiza apa dia fizalika falyatanafasil mutanafisun. Mutanafisun maknanya apa panggil usaha mendapat berlomba-lomba dalam benda-benda kebaikan. Jadi Ustaz, salah satu daripada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berlomba dari segi kebajikan Ustaz. Ya. Semaya di saf awal. Semaya di saf awal. Kita duduk saf awal ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita tahu benda kebajikan Ustaz dan kelebihan, nescaya kita akan buat ngundi. Nah, hati kita berlomba tu. Nah, berlomba untuk nak buat kebajikan. Kadang-kadang kita malu Ustaz. Nak buat kebajikan. Kalau kita semaya pun mari duduk punggung. Ya, tabiat manusia ni kita mesti benda molek. Ya. Ustaz tengok orang Melayu. Nah, orang Melayu ni panggil dia tak mesti benda molek. Dalilnya kalau dia naik kereta. Dah dulu ni tempat kita ni kereta kutip menambah tu dah. Biasanya kalau nak kereta tak duduk jalan, dalam kursi. Orang panggil tak mesti duduk. Duduk di tangga tu, duduk dekor tu, duduk bergantung situ. Begitu dia pergi rumah orang jemput dia naik duduk atas. Kita sih duduk di bawah tangga dah. Atas tempat semua. Ya. Orang panggil begitu juga makan ni. Jangan nak makan benda molek, akak dia makan benda buruk-buruk. Tu sifat orang Melayu, gamuk lagu tu boleh jadi. Nah, jadi sini ni kita nak kata dalam benda kebaikan pun seperti tu. Kalau Rasulullah duduk depan, dia pergi cari duduk belakang sekali. Jadi ni yang nak kata sifat perangai Melayu ni nak benda molek tapi tak pandai pilih. Tak sih berlomba. Tak sih berlomba. Tak sih berebut dengan demo. Ya. Jadi kalau benda ni nampak view lalu, takut demo kata view tak berani nak duduk sofa awal Ustaz. Pakaian pun tak sih pakaian baru. Nak tunjuk kehebatan tak sih. Nah, yang sebenarnya kita orang Islam nak tunjuk kehebatan pada orang kafir. Ya. Tugas utama jadi ustaz. Dah ustaz ni kita kena beki dah, dia panggil prap dah. Ya. Pergi mengajar pakai selipar ni bukan dia. Dah selipar baju yak bergeduk, bukan dia dah ustaz. Ya. Nah, orang kita tengok acar ni pakai gosok lagi baju dah. Lepas panggil cucuk. Kita 3 hari satu lain nampak tak kena. Bukan kata semua ustaz tu dia kata kita kena prap. We orang agama lain kata masya-Allah. Tak berani nak masuk. Hebatnya. Tanafus kebaikan. Ya. Jadi penutur yang dihormati oleh Allah Taala saat ni ataupun hasad bahasa Arab dipanggil ghibtah. Yang ghibtah ni mana kita nak supaya dengan dia. Nah, oleh kerana dia ada nikmat banyak, buat kebajikan banyak, kita nak buat supaya dia ni tak apa Ustaz. Lebih pada dia. Nak lebih pada dia, hak ni disyaratkan benda ni boleh pahala. Dan Allah Taala cerita sendiri. Ya, Allah Taala cerita dia. Suruh kita berlomba. Satu ketika berkenaan dengan Rasulullah cerita berkenaan dengan semaya Jumaat. Ya. Dan Nabi sebelum berbuka. Rasul siapa dia pergi awal Allah Taala buikan apa dia pala uta sama dengan uta merah. Ya. Nah, jadi kita nak gini orang nak komat. Akhirnya Nabi kata boleh telur kan? Boleh telur. Bila jalan di tengah kerbah lah bila jalan. Itu tak boleh apa? Tak ada perkara lah. Ada perkara. Ada setengah tu pergi tapi berapa kayu dia isap rokok. Duduk bawah ni kalau ada bawah tukang kayu kita dia isap rokok bawah. Ataupun duduk gerai. Ataupun duduk buah belah-belah. Orang tak boleh telur. Orang tebah dah. Telur tak boleh tu dah. Waktu tu orang panggil asjuk boleh kedak dah tu. Habis dah telur lah ni. Sebab tu kita kena berebut dalam mengerjakan ibadat. Hal ni tak apa. Jadi adat ni Ustaz. Masalah Ustaz kita nak masalah jemaah ni. Kita kalau dia kerja tak ada arah lah dah. Kalau kerja tu biar lewat. Tapi kalau kita tak ada kerja, tak ada gapo ni, kalau kita pergi pagi tu lebih comel. Lebih baik, lebih comel. Orang panggil lebih jadi ada Ta'ala pada hamba dia. Ini masuk dalam yatanafasul mutanafisun juga. Ya. Kata Allah Ta'ala suruh berlawan, suruh berlomba. Satu lagi dia panggil deki yang diharamkan, iaitu deki ni dia panggil membawa kepada apa dia ni kekurangan nikmat bagi orang lain. Mana dia tak pandai, dia usaha hari-hari itu supaya menghilangkan nikmat yang diberi Taala kepada pada orang yang kena deki. Dah. Seperti mana yang Allah Taala cerita, dia kata wa min syarri hasidin iza hasad.
Daripada kejahatan ni, orang deki ni apabila ia mendeki. Ya. Maknanya kalau tak deki tak terima kejahatan dia. Tapi apabila dia deki, maka di situ Allah Taala tu kirakan kejahatan dia. Allah Taala suruh berlindung dengan Allah Taala. Ya. Dengan daripada bala, daripada penyakit dengki ni Ustaz. Ya. Sebab tu kita tengok pada ulama-ulama seperti mana yang kita telah lepas baru ni, kita sebut dah ni dah. Ya. Salah seorang ulama iaitu dia kata Ibnu Sirin. Dia kata lagu mana aku nak berdeki, dia kata. Sedangkan mereka itu dah berjalan ke syurga dah. Dah tak ada kena berdeki lah, dia lagi ke syurga dah. Jadi kita kena turut dia menjadi syurga hati lah. Belum dengan dia lah. Belum dengan dia. Dan juga lagu mana aku nak berdeki dengan orang yang kerja dunia, dia pergi ke neraka. Buat benda tak molek. Buat benda tak molek, tak kena berdeki dengan dia dah sebab dia buat benda tak molek dah. Itu ni ada satu ulama yang diceritakan. Umar bin Khattab kecil lagu ni Ustaz. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dia kata ma kanat ni'matullah ala ahadin illa wajjaha laha hasidan. Allah. Jadi tidak ada nikmat Allah Taala yang Allah Taala beri kepada seseorang, malaikat dia kena menghadapi dengki daripada seseorang. Jadi dengki dia ada dah. Kena ada. Maknanya setiap orang manusia ni sifat dengki dia ada sikit banyak. Ya. Tapi orang panggil kata apabila Tuhan beri nikmat ni, dia kena tepuh benda tu. Ya. Dia kena mengalami benda tu. Kena mengalami daripada musibah lah. Kalau tengok musibah sini dengki. Ustaz, ada mana dengki ni, tengok ni. Kadang-kadang ada dengki dengan kekayaan. Kadang-kadang dengki dengan anak, dengan pangkat, dengan pengajian, dengan ilmu ni ada dengki juga. Padahal tak ada kena dengki dah, sama-sama tok guru, sama-sama orang yang berilmu ni. Tapi jadi juga dah. Tapi jadi juga. Ya. Orang panggil tak terima nikmat yang Ta'ala beri pada seseorang. Ya. Maka timbullah sifat dengki bagi dia. Dah Ustaz. Dia dengki ni Ustaz. Ya. Apabila ada di dalam seseorang ni, kata Ibnu Jauzi, dia kata, "Hendaklah kamu tahu bahawasanya hasad dengki ni yujibu tulus sahar." Allah. Membawa ke kita ni tidur tak nyendu pada waktu malam Ustaz. Orang dengki. Dia duk mikir nak lagu mana. Tu telajak dah tu. Tapi boleh jadi. Dia siapa situ? Sebab ulama kecil ni, dia Ibnu Jauzi ni, dia kecil ni benda wakil ada bagi manusia. Ibnu Jauzi ni boleh kita kata Ustaz, ya, bomo klinik untuk nak baiki hati. Allah. Bomo sah untuk nak baiki hati. Bomo panggil ubat rocik lah dah, penyakit jiwa dah. Tapi betul lah Nabi kita tu sebagai bomo usaha dah. Tapi setengah daripada ulama ni orang hok takhassus, orang hok manggil duduk bincang hotel ten ini, salah satu daripada ini Ibnu Jauzi. Duduk bincang masalah penyakit manusia ni. Jadi dia kaji kata kalau kita deki ni menyebabkan kita tadi nak tidur tak boleh pada waktu malam. Tak jenera. Duk mikir nak lagu mana nak punuh bagi orang. Satu. Yang kedua, waqillatul ghidha, menyebabkan dia kurang makan. Tak lalu duduk makan. Merenu, duduk mikir juga. Jadi tidur tak jenera, makan tak lalu. Ya. Orang hok ada hasad deki dalam hati ni. Satu lagi, waradatil laun, menyebabkan berubah cahaya muka dia. Dia panggil jadi pucat. Dia tengok sini dah. Maknanya satunya tak tidur waktu malam, tu pun jaga malam tu pun teruk dah. Dan yang keduanya dia panggil kurang makan tengah hari. Kurang makan pula dah. Jadi kapok lah tu. Dah. Yang ketiganya dia panggil muka berubah jadi pucat. Dia turut menurut lah. Allahu akbar. Wa fasadal mizaj. Dia panggil dari segi pemikiran kita berasa terganggu. Berasa kita tak otak mikir kita nak marah kat orang semua, tak kena semua, tak molek semua. Dari segi mikir kita tadi. Duduk rusing, duduk orang panggil takut demo kaya pada kita, demo lebih pada kita, demo orang panggil senil pada kita, tu sifat rezeki. Dia rusing semua bagi diri dia. Lagi wadawamal makad. Wadawamal kamad. Jadi duduk dalam keadaan sedih semua. Allah. Jadi menyebabkan hasad deki ni pasal tu Nabi larang Ustaz. Pasal tu Islam ni larang pada hasad deki kerana dia bahaya. Bahaya bukan sekadar orang dia deki saja tak. Diri dia sendiri tu pun bahaya juga. Hak dia deki tu orang panggil dia nak menghilang, kalau kiranya berjaya dengan deki dia. Dah, maknanya dia habiskan nak nikmat orang. Dah, kalau berjaya dengan deki dia, dengan kekayaan jadi rusak. Dah, setengah tadi. Oleh kerana dia deki kedah kepada kedah, kedah kita tak laku, kedah dia laku. Buatlah apa-apa sekarang. Buat sihir. Pada masa Arab dulu sebelum Islam hari ni, masa jahiliah dulu. Untuk nak kenak kedah ni tak sewi laku sini,
dia guna sihir. Ya. Nah, orang buat jadi tua sakit lah, maknanya banyak yang bubur dengan benda-benda syirik. Ya. Dah. Jadi sihir ni, kita doa esok malah dosa besar. Ya. Jadi Ibnu Sina Ustaz, dia kata al-huznu ni atau al-hammu ni nisful marad. Allah. Kita duduk sedih, duduk pilu, duduk risau ni setengah daripada penyakit dah. Penyakit kalau hasiah memang penyakit jiwa lah. Penyakit jiwa. Jadi penyakit jiwa ni kadang-kadang dia panggil buat kepada gila pun ada. Ya. Dah, panggil nak bawa pada gila sebab dia panggil dia mari daripada hasad rezeki. Salah satu sebab orang panggil kalau tengok Ibn Jauzi kecil ni memanglah. Ya. Dah, maknanya daripada tubik daripada benda-benda yang duduk risau, benda-benda kurang makan, muka jadi berubah dah, akhir kira pula terganggu. Ya. Akhirnya jadi gila. Ya. Nah, pasal tu kalau kita pergi rumah sakit besar tak, dia ada klinik untuk penyakit jiwa. Ya. Allah besar pasal tu lah kalau kita kelih kajian ni. Hikmat sungguh Allah Taala boleh dia larang satu perkara. Benda ni jadi bahaya sungguh pada kita. Sebab tu Ustaz, kita tengok kita kaum muslimin dah harabat sekian. Kita orang beriman ni kita kena tudung sifat deki. Dan kita kena buat, jangan ada. Terutama sifat deki ni kita kena basuh dengan iaitu dengan Al-Quran Al-Karim. Orang banyak berzikir, orang banyak bertaubat, orang banyak panggil atas tahlil tasbih ni. Dah baca Quran. Sebab tu Rasulullah suruh kita baca Quran, suruh kita panggil baca azkar. Tujuannya kita nak buat sifat-sifat takabur, sifat deki. Banyak lagi sifat-sifat yang dimurkai Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung dalam pusingan yang kedua insyaAllah Ta'ala. Dan setelah lagi kita akan buka soalan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.ด้วยความภูมิใจกับโรงเชือดไก่มุสลิมที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ใจเผื่อแผ่ค้าสัตว์ปีกจำหน่ายไก่สดทั้งปลีกและส่งบริการ 24 ชั่วโมงติดต่อ 02-989-9034 บริหารงานโดยบังมินใจเผื่อแผ่เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกัด Energy 1435 จำกัดปตท.ปลัดเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธาประเทศไทยอีก50ปีจะเป็นยังไงคุณพร้อมหรือไม่ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญผลักดันสังคมด้วยคุณธรรมสถาบันวิจัยและส่งเสริมการเมืองการปกครองอิสลามเปิดพื้นที่ความคิดสำหรับคุณกับเสวนาวิชาการหัวข้อประเทศไทยอีก50ปี31มกราคมนี้ 9 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมงเย็นห้องอาหารโซเฟียซอยรามคำแหง 5 เพียง100 บาทต่อท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดทิศทางสังคมไปด้วยกันสนใจติดต่อ 02-731-7729 หรือ 0868016453 มาชาอัลลอฮ์ 21 กุมภาพันธ์นี้จัดหนักจัดเต็มที่กรุงเทพมหานครณพื้นที่จัดสร้างอาคารไวท์ชาแนลใหม่ซอยรามคำแหง 155 ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดหนักแบบเต็มๆกันต่อที่หาดใหญ่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ณไทยวัสดุสาขาหาดใหญ่แยกสนามบินเที่ยงวันยันเที่ยงคืนมาชาอัลลอฮ์ภายในงานมีการจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์เทิดเกียรติท่านนบีการบรรยายและกิจกรรมมากมายที่ไม่ควรพลาดแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์Alhamdulillah bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah kita kembali dalam pusingan yang kedua melalui TV channel ni insya-Allah taala. Saya seru kepada ahli masyarakat semua yang bersama dalam TV channel ni tolong sapa kepada saudara-saudara kita yang boleh ada panggil apa dia channel dia tu channel tu tolong buka katik. Kerana teori yang berwarna putih ni kita tengok ahli-ahli panel yang bersama dalam teori macam ni ahli-ahli panel yang berilmu dan orang ikhlas untuk membenarkan ummah
berjalan di redha Allah Subhanahu taala. Sebab itu tiwi channel ni panggil tiwi yang warna putih, untuk membawa kepada keredaan taala, mensucikan akidah, sahih segala ibadat, dan menolakkan segala kemungkaran dan kejahatan. Walaupun di sana ada TV-TV yang nak belakan benda-benda bid'ah, benda-benda khurafat, ada gapo semua tu. Bukan saja tu, TV lain tu bela lebih pada tu dah ustaz dah. Kalau TV lain bubuh dengan lakon dengan gapo tu benda maksiat terus. Dah, orang ni dia jadi keliru lagi, dia duk bela benda bid'ah tu keliru lagi. Dah, cerak tak cerak, tapi dalam agama tengok pada Ibn Abbas tu jelas kata benda cerak tak diterima Allah Taala, tak akan pahala, dan iblis pula apa sokong benda-benda tu. Nah, pada tu untuk nak tahu bahawa pada tempat lapan belah tempat lapan. Dan tempat lapan kumpapan ni iaitu 1558, iaitu kita adakan satu ceramah agama. Nah, iaitu seorang guru, iaitu Acah Babli, dan juga Acah Siddiq Muhammad Said, dan iaitu ada di Royal Empyrean Nara ni, iaitu kita ada harga 120 kun sebenarnya, bukan dia tiket berapa tak, cuma kita panggil kad dia ni kerana kita nak bayarkan tempat duduk tu, dan panggil tempat home macam tu, dan kerana satunya kita masuk dalam keadaan tak ada jadi panah, dah guna akaun ke apa, tak ada kena beki banyak perkara dah lah dah. Jadi sebab tu kepada ahli masyarakat, cuba kita ajak guru kita, sains-sains kita pakat mari beramai-ramai. Itu pada hari Ahad tempat 8 1558 di Royal Empyrean ni, iaitu di Menara jam pukul 1 sampai jam pukul 5. Ustaz Siddiq dengan Acah Babli, dan Ustaz Babli insya-Allah taala. Alhamdulillah dengan ustaz lagu mana keadaan hari ni, keadaan suasana luar negeri hari ni, lepas pada ustaz apa dia setengah raja mati tu, Raja Abdullah di Saudi mati tu, ada pertukaran lah ni. Nama apa ustaz raja ni? Sekarang nama Salman. Raja Salman. Dan dia mengubah beberapa menteri lah. Dia nak lepas sebab kelatikan dia tadi. Dia mengubah beberapa negeri. Ya, kau tengok daripada tapi masa depan tak tahu lagi. Dia Raja Abdul Aziz ni bini dia 90 apa. Nah, bini Raja Abdul Aziz ni patut anak dia ni 90 juga, akan lebih anak dia ramah. Nah, jadi anak Raja Abdul Aziz baru jadi raja 3 orang, betul? Iaitu Fahad dan Abdullah Salman. Ada banyak puluh lagi kat belakang ni, ada raja tu di Saudi tu dah. Tunggu nak jadi tertib raja tu banyak lagi, sebab dia panggil jaga krisi kerajaan dia. Setelah mana tengok pada ustaz jawab ni kata Raja Salman mari ni tukar atau menteri dah. Lepas tu dan dia satu laginya dia suruh lepah penjaga panggil ahli-ahli politik dalam penjara tu, ulama-ulama Islam seperti Syekh Madinah, Tok Imam Madinah dia igat tu, dah Tok Imam Mekah dia igat ketika duk lawan dengan Yahudi baru ni tu. Nah, jadi apa Salman ni untuk nak lepas tubik daripada penjara supaya panggil mungkin tak ada hukum salah pun dari segi agama. Nah, jadi kajian dengan tekan kafe Amerika tu, maka buat lagu tu ustaz dah. Jadi sekarang hari ni ustaz, ada 2 soalan yang kita tertinggal baru ni. Sebelum daripada penutup kita telefon masuk. Pertamanya, ketika terimeh baca kunut, lagu mana kita sebagai makmum? Dia baru ni saya ingat sana tu dah. Dia kata lagu mana ustaz? Dia kata kita pergi semaya terimeh sampai pak masjid tu, masjid baca kunut. Nah, pak kita nak baca gedak. Lepas tu kalau kita hak kita pergi terimeh tak baca kunut, kita nak baca boleh gedak. Itu dah jadi maksudnya lagu tu. Jadi kita pergi jawab ala Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dia kata apabila ada wajib mengikut imam, dia kata wajib mengikut imam. Bila tu imam tu baca, maka kita baca bersama. Bila tu imam tak, maka kita tak bersama. Tapi biasanya kita orang Melayu ni dah pergi di Mekah ni dia balik. Dah tu imam tak nak baca kunut, kita dak baca kunut. Lepas kita mengaku kita mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i ya dah kata imam tak, kita tak. Dah waktu baliknya pak kita ni, kalau tu imam tak baca kunut, kita akid tangan lagi dak cokor dah panggil dak baca kunut. Jadi dia kata bercanggah. Jadi orang tanya kata kena membaca kunut. Dia kata tu imam tahu kata kita mari. Tu imam tahu bila kata dia pergi masjid, dia pergi haji.
Nah, jadi ingat ni kaedah ni kata imam dak kita dak. Ya. Ambil kaedah Imam Syafi'i rahimahullah jawab insya-Allah taala. Dan lagi satu soalan lagi. Tu imam pasal waswas Ustaz. Jadi soalan marinya kemungkinan penonton kita tak dengar soalan ni. Jadi soalan marinya setengah daripada masjid tu imam ni bismillah saja tu 2 3 4 kali. Boleh ke 4 kali dah. Waswas lah. Tak campur dengan takbir ni. Ihdina tu dia kata mula-mula bunyi jawab kata mula-mula tu bunyi khufsah, akhir bunyi harti. Dan jadi silap telajak was-was dia tu. Lagu mana Ustaz hukum? Kita ambil itu imam ni. Dia kita tengok dalam hukum sedek cari tengok ni hukum tak imam was-was ni tak ada kata haram ke apa tak ada. Cuma dia kata apabila tak imam was-was ni bahaya. Dah bahaya bahkan dia kata sekiranya kalau dalam ramai-ramai kita tahu kata dia tu jadi was-was oleh imam, maka kita suruh aula orang lain jadi imam lebih baik. Dan dalam 45 orangnya dia ni was-was umur dia tak imam. Dah ihdina ataupun duk baca apa pun 5 kali duk ulang. Lebih baik kita hala orang lain. Jadi tambahan daripada Ustaz ni, masalah waswas ni ialah daripada syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya waswas dalam jiwa kita ni. Jadi kita ingat atau waswas ni kalau kita tak sah tak sah ke semaya kita ni ataupun bacaan kita tak molek kita kata sah. Ini adalah satu satu penyakit yang syaitan bubuh dalam jiwa kita. Jadi nak wasiat pada waswas Ustaz. Jadi kalau dia waswas bila kita buat keputusan kata semaya kita sah. Kita kata bacaan kita saat ni sah dah. Kita hajar lawan dia tak. InsyaAllah Allah Ta'ala akan baiki kedudukan kita. InsyaAllah Ta'ala. Alhamdulillah penonton yang hormati sekian, sekiranya kita ada apa dia ni ada ada nak telefon soalan boleh nak komen dan sebagainya. Ataupun nak komen dan boleh telefon insya-Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Tanya Mak. Tanya Mak. Ada soalan ke lagu mana boleh tanya? Nak tanya masalah kita semayang Zuhur dengan Asar. Ya. Maya jamak lah. Tak. Semayang ni. Maya biasa. Maya biasa, semayang sikit. Ya. Zuhur Asar dengan Maya berisi. Ya. Tak kita terlupa. Lupa apa tu? Lupa baca tel. Ya. Sudah baca apa kita sudah tak mula-mula apa kita baca wajah tu sudah wajah tu kita tu dia alih lupa baca tel. Ya. Lepas tu kita sujud rokok kita ingat ayat 2 ayat 3 yang pertama kita tak baca tel. Ya. Apa nak buat di situ? Itu maya berimeh ke maya sore? Maya ngata email. Semaya ngata email. Maya berimeh. Ya. Okey. Tak kita maya. Ya. Ada soalan lain lagi? Tak ada. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah kita daripada Tanjung Mas Ustaz. Semaya Zuhur lah, semaya pasal timai baca Quran ni. Jadi kita duduk di belakangnya digalik. Nah biasalah. Jadi terlupa nak baca Fatihah. Semaya ni semaya bimih. Lagu mana? Dia tengok dalam terlupa baca Fatihah mengikut tak email. Maka dia kata apa dia? Ada juga jawab kata bacaan email adalah bacaan makmum. Jadi bacaan itu email itu memadai dengan bacaan makmum. Jadi makmum tu kalau kita terlupa pakai bina atas bacaan itu email tadi. Itu. Itu mereka kalau kita semai sore Ustaz dah. Kalau kita semai sore itu kena tambah sikit lagi lah. Karena dia tak ada rukun dia. Rukun semai tak ada. Itulah. Jadi mengikut satu pendapat, maknanya berpendapat ulama dia kata bacaan email tu memadai. Mana kalau kita tak baca terlupa pun tak ada apa dah. Alhamdulillah ada telefon boleh masuk insya-Allah taala kita musyarakah dalam ilmu insya-Allah. Kalau ada jawab tolong jawab apa boleh insya-Allah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon apa mana ni? Di Maya, Ustaz. Ya. Mayo. Maya. Ada ni Ustaz, ada baca doa gunuk lah. Ya. Kalau kita pergi dapat email akik gunuk dah. Ya. Kalau kita akik boleh tak? Kalau kita tak akik boleh tak? Ya. Tak. Terima kasih. Ada soalan lain lagi? Tak ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akik tangan lah. Mana kalau tak email baca tu kita duduk sekali dengan tak email juga apa kita tak akak. Jadi kita ingat atau
kunut ni Ustaz, dari segi mazhab Syafi'i pun dia sunat lah. Nah, jadi kalau kita tak akad pun sembahyang kita sah. Jadi cuma kita duduk tunggu tu email lah ketika dia duduk baca tu. Tapi kita amin lebih baik dia baca doa. Ya. Ya, kita yang ketika baca doa kita amin itu lebih baik. Kita amin. Tapi akad tangan tu tak akad pun bukan jadi masalah. Kalau kita akad mengikut email pun tak apa, kalau kita tak akad pun tak ada gapo. Tapi kalau menimbulkan fitnah, kita akad lah lebih baik. Takut jadi motor baloh dengan demo dah pasal ke kan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telefon daripada mana ni? Saya jabat ya. Ya. Tanya masalah waktu zuhur ni. Ya. Sampai kata gelo ya kan? Ya. Lepas tu nak buat jamak halu boleh kita. Jamak mana? Sampai kita betul lagi asal tapi kita nak buat jamak boleh kita ada. Kita tubik dah musafir dah tak? Yang ada? Musafir dah lah. Duduk dalam musafir dah lah. Kau duduk rumah lagi? Duduk rumah lagi lah. Belum sampai lagi lah. Tapi waktu zuhur nak jamak dah boleh? Kita nak jamak selalu boleh kita ada. Ya. Terima kasih. Tapi sampai dia betul lagi masa asal tu. Kalau pergi sana tu asal tu dah semayang lagi dah. Dia ambil saya lagi. Cuma jarak tu sampai dah lah. Dia datang saya atas gila dia. Ya. Tapi boleh jamak kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Telefon daripada ikhwah kita, saudara kita dah jabat, masya-Allah ini. Dia jalan tak faham. Soalan dia gini Ustaz. Soalannya kita ni nak usapir pergi tanding misalnya. Tanding pengajian lah. Lepas tu waktu zuhur ban dah lah ni. Lepas tu kita nak jamuk rumah lagi. Nak jamuk zuhur dengan asar belum pada kita tubik. Dia tanya boleh ke tak? Itu soalan dia. Jadi kalau kita kelih soalan kita faham saat ni maknanya ulama dia berpendapat syarat untuk kita nak jamuk ni kita kena dalam musafir Ustaz. Mana kita kena musafir dululah. Tubik pada rumah. Kena tubik daripada rumah dulu. Tubik dalam kawasan dulu. Bukan kata buat dulu sebelum sapa tu tak. Ya. Pasal tu kalau kita kelih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bunyi azan zuhur, kalau musafir Nabi nak musafir azan zuhur dia sembahyang zuhur dulu. Sembahyang zuhur dulu. Lepas tu kita tak sejamuk lah. Lepas tu dalam musafir kita ni apabila masuk asar bila kita sembahyang qasar dengan tak jamuk. Itu lebih syamil kita buat. Jadi kalau dia kena faham kaedah orang panggil musafir ni kadang-kadang ya Allah Taala beri kemudahan dua perkara. Satunya jamuk saja, tidak qasar. Jadi yang duanya kalau gaduh doa tu maka kita boleh buat jamuk qasar. Kalau tak ada gaduh mana tu kita jamuk pak. Kalau kita ataupun kita qasar saja boleh. Siapa hari tu zuhur qasar 2 rakaat. Siapa hari tu asar qasar 2 rakaat. Kita gaduh boleh juga. Itulah pendapat jamhur lah. Ada pendapat yang kata boleh jamuk belum pada kita musafir, tapi pendapat jamhurnya kita musafir ketika kita jamuk ketika kita duduk musafir. Itu bersyamil Wallahu a'lam. Alhamdulillah tepat 8 hari Ahad iaitu bulan Kumpar ni 2558 kita adakan satu ceramah agama iaitu Ustaz Babli dan juga Ustaz Siddiq iaitu jam pukul 1 sampai jam pukul 5 di Imperial. Sementara kita nak tunggu talian daripada saudara kita dan saudara kita muslimah dan di mana saja dan cuba hubungi insya-Allah untuk kita masyarakat ada soalan insya-Allah. Assalamualaikum. Tak dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telefon daripada mana ni? Daripada Nara. Daripada Nara ya. Nak tanya kita jamak. Ya. Supaya syarat sampai cukup ya. Ya. Apabila kita sampai satu masjid dia berjalan terus dah. Ya. Kemudian lagi kita turun email cukup 4 rakaat dengan kita tak turun buat dua-dua tu mana tu baik. Ya. Okey. Gi sore yang kau gi aman ni? Giama. Okey. Ada soalan lain lagi? Terima kasih. Jadi Ustaz, ketika kita pergi dalam musafir tu, musafir cukuplah syaratnya untuk nak jamuk, nak qasar. Jadi kalau kita jumpa satu masjid, waktu pun dah masuk dah. Qomat dah. Tak qomat lagi. Kalau tak qomat lagi ni, lebih baik mana kita tunggu tu email dengan kita semaya buat suku. Kita segeruk buat kita tu, fok jamuk, fok qasar kita buat suku dulu. Lepas tu kau kena kutu tu email pada tu.
Dia kalau tengok ni apabila masuk waktu, tengok ulama-ulama dah kecek ke apa semua tu. Apabila masuk waktu ni kita semaya sekali dengan takmir waktu tu lebih baik. Ya. Lepas tu kita jamak semula tu boleh tak ada gapo lah. Itu lebih comel. Itu lebih comel. Satu pendapat. Dan ada juga dia kata kita semaya jamak selalu pun itu boleh kerana kita kerana itu satu sunnah juga, kedua-dua satu sunnah. Tapi apabila kita takmir panggil takmir tepat tu lebih aula daripada kita ikuti dia. Tapi kalau kita qomat dah tu kita kena turut dia lah. Kalau di masjid qomat dah. Jadi ikhwah kita daripada Narosan ni kita buat lagu ni, maknanya kalau kita duduk dalam musafir, kalau kita pergi tu kita gaduh lepas tu kita kelih masuk dengan qomat 20 minit lagi, lepas tu kita gaduh nak kita lain, maka boleh kita buat, kita minta takmir. Kalau ada takmir kita minta izin, kita semaya dulu kerana kita musafir. Kita semaya dulu waktu kita, jamak waktu kita, jamak qasar, jamak takdim dan qasar, kita buat dulu pun bukan jadi masalah. Tapi kalau maknanya kalau kita pergi tu dan qomat dah, kita turut dia ada 5 minit 5 minit tu bagi kata dan ambil semaya yang apa tu, semaya kita turut imam. Kita semaya sekali dengan dia. Lepas pada tu kita jamak qasah mula. Qasas mula insya-Allah taala. Wallahu alam dah. Telefon daripada Narosan ni. Sementara tu juga Ustaz. Sehubungi maknanya tempat lapis ni yang Ustaz dua orang yang mari ceramah tentang keluarga bahagia lah. Keluarga bahagia. Rasanya dalam tu kita dapat faedah banyak. Dapat faedah banyak daripada orang yang berpengalaman dan orang yang berilmu untuk nak kecek tentang masalah keluarga, khusus masalah keluarga sekarang ni. Tengok Ustaz. Bahaya benar hari ni dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Telefon daripada mana ni? Daripada Golok, Ustaz. Daripada Golok. Masya-Allah, lama dah tunggu Golok. Ada soalan ke? Ada soalan sebab Tuhan kata wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Ya. Kalau kita percaya dengan tali Allah deh. Kita jangan berpecah belah. Betul. Tanyanya berpecah belah situ berpecah belah sama manusia ke berpecah belah siapa? Itu dia Ustaz. Terima kasih. Telefon daripada Golok Ustaz. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Alhamdulillah, kita tengok pada ayat ni kita tengok dalam tafsir banyak ulama dah kecek dalam tafsir Ibnu Katsir beberapa ayat. Ada semua tafsir lah. Kecek wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu ni maknanya suruh berpegang dengan tali Allah Taala. Jangan kita bercerai-berai, dan kita panggil pecah belah. Nah, sini bagi kata kalaulah manusia semua tu berpegang dengan tali Allah, maka tidak berpecah belah lah. Tafarraqu sini maknanya becek di antara manusia. Pecah, bukan kata tafarraqu pecah dari segi ayat Quran tu bukan. Mana tu dah. Dia panggil manusia ni dia panggil pecah segi faham. Pecah segi faham ni dengan sebab dia tidak berpegang tali Allah Taala. Sebab tu Rasulullah kata berpecah umat aku ni kepada 73 puak. Nah, maknanya kalau masa 33 puak semua pakat mai pegang Al-Quran Karim, maknanya tak pecah. Maknanya kita mudah-mudahan kalau masyarakat tadi, kalau kampung tadi berpegang dengan tali Allah Taala dengan agama, kita jangan duk becek tubik daripada gulungan yang berpegang dengan agama Allah Taala. Maka tidak pecah. Tapi kalau masa semua tu pakat masing-masing fikir, maka berpecah. Sebab otak manusia ni 10 orang fikir, 10 orang tak sama. Nah, ada buat Al-Quran ni satu jalan boleh. Sebab Nabi kata apa dia hazat siratal mustaqim, fattabi'u. Ni jalan yang lurus betul, semua turutlah jalan ni. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kalau becek pada jalan ni dia pecah lah. Banyaklah. Fatafarraq ni mana pecah ke? Ada syaitan, ada syawah, ada tubik, ada nafsu, ada orang panggil berbagai-bagai cara. Tafarraq sini makna manusia disuruh berpegang dengan Allah Taala, jangan kita bahas lain daripada ajaran Allah Taala. Jadi pecah belah situ. Jadi ayat ni pasti kita kena guna sekarang Ustaz. Masalah wa'tasimu ni kita berpegang di tali Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hari ni kita dah cenggel dengan Al-Quran. Kita dah bahasa kata Quran ni untuk guru, untuk ustaz-ustaz. Sebab tu kita tak bersungguh Quran tu. InsyaAllah jawab soalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telefon daripada mana ni? Daripada Tabah. Tabah. Saya kan? Nak tanya masalahnya. Dengar. Kecek lah, tak apa, kecek dengan telefon dengan Ustaz. Daripada Tabah.
Ya. Agak kecek telefon Ustaz kerana line hok terotak dia lewat sikit. Ya. Ya. Nak tanya soalannya budak-budak dah ni itu dia suka pakai air ramtung. Ya. Ya. Ada cara nak bapak dia betul tu. Jadi sekolah malah, maya malah, mana belakang. Ya. Ada cara tak tu Ustaz tolong banyak sikit lah. Ya. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan lain lagi? Soalan lain tu tak ada apa tu. Di mana? Ini dah berat sekali. Besar sekali kan? Ya. InsyaAllah. Ya. Terima kasih. Ada tak ada dah? Ada lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni soalan paling comel sekali dari kuah kita telefon daripada sungguh daripada hati sungguh lah. Jadi panjang sikit jawab ni. Hak dalam ketung ni 2 minit. penonton yang dihormati. Ya. Masalah dalam ketung ni merebut semua tempat kita. Menyebabkan dengan sebab dalam ketung tak dibangun lewat subuh tak ada kena tanya dah. Tidur tengah hari, tengah malam jaga. Ya. Semalam semayang, malah kerja. Jadi malah lakon. Ya. Jadi ustaz cuba kupas tengok lagu mana penyakit rumah kita ni. Penyakit dalam ketung ni ia masuk dalam khomat mesti dulu dah. Ya. Dalam ketung ni masuk dalam khomat, masuk dalam arak. Nabi kata al-khamru umul fawahish. Maknanya koma ni, arak ni benda-benda mabuk, kira ketung, rokok, ganja ke apa tu kepala bagi segala kejahatan. Ya. Satu hadis Nabi kata masyaribal khamr, siapa-siapa dia isyak ataupun makan dah ketung, makan ganja, makan arak ke apa ni, tarakas solah. Nabi kata tinggal semaya. Ini jelas. Dia salih. Satu Nabi kata faman mata kafiran. Ya. Siapa dia mati dalam keadaan mabuk ketung, mabuk ganja, mabuk gapo semua tu Nabi kata mati dalam keadaan kufur. Ya. Jadi jelas dia tak ada mengucap dia mabuk. Nah. Ya. Yang keduanya cara untuk menghilangkan benda ni, cuba kita tengok dalam surah Al-Imran. Saya dah temu banyak ulama-ulama yang kata nak berubah antara manusia ni, kerah perut, kerah hati, orang panggil suka buat jahat, tak dengar ibu apa. Kita tengok dalam surah Al-Imran ayat yang ke-83, baca di telinga dia, iaitu afaghayra dinillah yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Baca 3 kali, siuk di telinga dia setiap hari. Semoga Allah Ta'ala orang panggil berubahkan perangai dia. Ya. Itu tengok pada surah Al-Imran ayat yang ke-83 insya-Allah. Dan masalah orang panggil dalam ketung ni, tanya kata lagu mana dosa, maka jawab dia dosa besar. Nah, dosa besar, satu hadis Nabi kata siapa dia terlibatkan khamar ataupun arak ataupun benda-benda mabuk ni, maka Tuhan tak terima kesemua dia, bayar dia 40 sabahan, iaitu 40 hari ataupun 40 pagi. Jadi setiap 40 hari tak boleh gapo, mai saja la ilaha illallah. Itu dah antara saya beri penerangan berkaitan dengan kita ni. Cara pubat tak ada payah mana. Saya nak rumah ni dia godai 40 hutai. Orang isap ganja, orang mabuk. Ambil di kaki sampai dah tekok. Dah hotel tu bukan besar ibu tangan, besar ibu tangan lah hotel. 40 hutai. Dah iaitu godai dia syaratnya iaitu godai lepas pada mabuk. Bukan godai kan mabuk. Dan lepas pada mabuk tu godai 40 hutai. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hukum media. Jadi penonton yang dihormati, soalan yang begitu comel dan ustaz pun dah kupas dengan jawapan yang begitu untuk nak beramal lah. Dan juga kita kena ingat bahasanya masalah arak ni Nabi kata siapa-siapa minum arak atas dunia ni dia tak akan minum arak di hari akhirat. Ya. Dan siapa-siapa minum arak atas dunia ni Allah Ta'ala akan bui minum dia daripada tin khabbar. Tin khabbar. Jadi kata ulama apakah tin khabbar? Jadi Nabi jawabnya min a'sar ahli jannah, ahli nar. Peluh air nacu daripada ahli syurga. Cuba kita bayang. Jadi dengan sebab dalam ketung kita minum tadi, bawa sampai hari akhirat kita pergi minum air nacu. Air hok cemar peluh kita nak minum tadi. Busuk tu bahaya sekali. Jadi kita nak wasiat kepada pemuda-pemuda kita, umur yang Allah Ta'ala beri kesihatan bagi kita, gagah yang Allah Ta'ala beri pada kita, adakah kita nak berhabis dengan sebab dalam ketung? Adakah umur yang Allah Ta'ala beri pada kita nak berhabis pada benda mabuk? Jadi benda ni benda perlu kita mikir dan perlu kita start semula ustaz. Jadi kalau siapa nak wa man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Siapa-siapa tinggal satu perkara demi untuk Allah Ta'ala, tinggal dalam ketung, tinggal benda mabuk, tinggal benda tak molek, tinggal rokok kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ganti benda yang lebih baik daripada benda dia ganti. Jadi siapa-siapa nak ganti daripada Allah Ta'ala,
Tinggallah benda ni kerana Allah Ta'ala. Dan tinggallah benda ni kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah sekiranya kata di tempat sebenarnya kawasan mana ataupun di sekolah mana, masjid mana, kalau ada perlu untuk saya berdua Ustaz Ibrahim dengan saya untuk beri penerangan berkenaan dengan khamar, berkenaan dengan ukam masalah dagang dalam masyarakat ni, sedia kami ni berdua untuk nak pergi bincang dengan masyarakat. Sebab bukan saja kata kita nak keluar dalam TV, bahkan kalau luar tempat pun kita pergi insya-Allah Ta'ala, tapi kena tahu luar pada masa lah. We tahu minggu ke 2 minggu kan untuk kita nak bincang, beri penerangan pada ahli-ahli kampung dah, pada wairun, pada pemuda supaya hilangkan penyakit dagang ni dan yasiptik dan sebagainya. Masa pun sampai dah Ustaz, insya-Allah Ta'ala pada esok hari ni kita akan bersama dalam ruangnya. Dan sekiranya ada maklumat nak tambahkan lagi, kita tambah pada esok hari insya-Allah Ta'ala. Hari ni lewat sikit kerana ada terkendala dah sikit, insya-Allah Ta'ala bagi esok ni kita akan seperti biasa dah panggil kunel berbeza kita bersama dalam ruangnya ilmu, iaitu TV channel kita insya-Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi.ประเทศไทยอีก50 ปีจะเป็นยังไงคุณพร้อมหรือไม่ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญผลักดันสังคมด้วยคุณธรรมสถาบันวิจัยและส่งเสริมการเมืองการปกครองอิสลามเปิดพื้นที่ความคิดสำหรับคุณกับเสวนาวิชาการหัวข้อประเทศไทยอีก50 ปี31 มกราคมนี้ 9 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมงเย็นห้องอาหารโซเฟียซอยรามคำแหง 5 เพียง 100 บาทต่อท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดทิศทางสังคมไปด้วยกันสนใจติดต่อ 027317729 หรือ 086801643เราขออาสาทำหน้าที่ส่งต่อความดีเดินหน้าขยายพื้นที่สีขาวเพื่อเปลี่ยนโลกทั้งใบไปสู่ความดีงามมาร่วมเดินบนเส้นทางสีขาวกับเรา White Channel สถานีความดี 24 ชั่วโมงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกเราะบิสมิร็อบบิกัลลซีขะลักخلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ได้จริงแจกจริงฝาก 2,000 มีโอกาสเข้าร่วมจับรางวัลฮัจญ์อุมเราะห์ฟรีกับกองทุนธนาคารอิสลามธกส.เปิดให้บริการรับฝากเงินรักษาทรัพย์วาดีอะห์สำหรับพี่น้องมุสลิมให้มีโอกาสเดินทางแสวงบุญณนครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบียฝากทุกๆ 2,000 จะได้รับสิทธิ์จับรางวัลทันที1สิทธิ์และนี่คือภาพบรรยากาศ2 ปีที่ผ่านมารางวัลทุนไปทำฮัจญ์16 ทุนรางวัลทุนไปทำอุมเราะห์35 ทุนรวมมูลค่ากว่า5 ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร เมื่อในเขตของความสุขกำลังถูกบุกรุกจากพวกแมลงแกล้งกำจัดปลวกและแมลงทุกชนิดเราคือผู้เชี่ยวชาญทั้งปราบปรามและป้องกันด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 25 ปีตรวจเช็คและประเมินราคาฟรีบริหารงานโดยคุณนภาพันธ์โต๊ะขุนอิกเราะห์บิสมิร็อบบิกัลลซีขะลักخلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru bi ni'matillah ขอรำลึกในความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านอินชาอัลลอฮ์ครับในทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาโดยประมาณ1 ชั่วโมงครับกับรายการจงอ่านเพื่อการศึกษาเรียนรู้เราเน้นที่เรื่องของการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องเพื่อที่บรรดาพี่น้องผู้ชมเนี่ยจะได้ต่อยอดไปสู่เรื่องของการศึกษาความหมายเนื้อหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินำไปสู่การใคร่ควรการตรึกตรองเวลาที่เราได้อ่านอัลกุรอานวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเราก็จะเรียนรู้กันในซูเราะห์อัลบุรูจที่เหลืออยู่นะครับที่เหลืออยู่ก็ตั้งแต่อายะที่11จนถึงอายะสุดท้าย22นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน22อายะนะครับพี่น้องผู้ชมครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับรำลึกในความโปรดปรานของอัลลอฮ์แล้วก็ยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามให้กับพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรายการแล้วก็ได้นำเอาไปปฏิบัตินะครับตลอดจนพี่น้องที่สนับสนุนในเรื่องของการจัดทำรายการกับวอยซ์แชนแนลของเราสถานีความดี24 ชั่วโมงท่านนบีบอกว่าอัดดีนุนซีฮะนะครับอันเนี้ยเป็นหะดีษที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่ประมาณสัก40 ปีที่แล้วจะมีอยู่ในหลักสูตรของสมาคมเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยท่านนบีบอกว่าศาสนาก็คือการตักเตือน การตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับถ้าพี่น้องเห็นว่าวิทยากรหรือว่าการนำเสนอรายการต่างๆเนี่ยของรายการจงอ่านก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยที่มันไม่เหมาะสมนะครับไม่เป็นที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามเนี่ยพี่น้องก็แนะนำได้นะครับบอกได้แล้วก็ในสิ่งที่ เรายึดถือปฏิบัติกันอยู่ก็คืออัลลอฮ์ได้ให้ความรู้นะครับให้ความรู้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มันจะเป็นอิลมันนาฟิอันเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันได้ถูกนำมาปฏิบัติหรือว่านำมาสอนนำมาบอกต่อนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้พูดคุยกันไปนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของการอ่านกุรอานแต่ว่าเราเห็นสภาพสังคมแล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกนะครับอย่างเช่นเราเห็นว่าสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยนะเรื่องของญะมาอะห์เรื่องของกลุ่มหรือว่าการนำการตามของพวกเราเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราก็บอกไปว่าผู้ตามเนี่ยผู้ตามที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรผู้นำที่ดีควรจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปว่าเป็นที่ใดที่หนึ่งไม่ได้นำชื่อใครมาบอกมาเอามาบอกเอามาอะไรล่ะเอามาติอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่ เราก็มองเห็นในภาพที่เห็นอยู่แล้วก็นำมาบอกกันนะครับเพื่อเป็นการนะซีฮะห์เหมือนกับที่ท่านนบีบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะห์นะครับศาสนานั้นคือการตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุมินเนี่ยเมื่อเราได้ยินปุ๊บเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองก่อนเราพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับถ้าเราเป็นผู้ตามหรือเป็นผู้นำแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเป็นอย่างที่เขานำเสนอหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่เป็นตามนั้นเราปฏิบัติหน้าที่ของเราดีแล้วตามหลักการดีแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นความดีงามแต่ถ้าเราบกพร่องในหน้าที่ของเราก็พิจารณาแล้วเราก็นำไปสู่การปรับปรุงการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าก็มีบางคนบางท่านเนี่ยก็ใจผิดนะครับคิดว่าเป็นการตำหนิติติงนะแล้วก็อาจจะมีการตอบโต้แย้งหาว่าไม่มีมารยาทบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ตรงเนี้ยเราก็พิจารณาดูนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับถ้าหากว่าเรามีอะไรที่มันบกพร่องนะครับไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องไม่อยู่ในกรอบของอิสลามเนี่ยพี่น้องก็เตือนมาบอกมา
นะครับเพื่อให้เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็นำเสนอในสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามเพื่อเป็นการนัสซีฮะห์นะครับเป็นการบอกกันตักเตือนกันเพื่อให้สังคมของพวกเราเนี่ยมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเป็นสังคมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยประพฤติปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างมาแล้วเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่เราเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรใหม่นะเราไม่ต้องคิดอะไรใหม่ไม่ต้องอะไรใหม่เลยเพียงแต่ว่าเอาแบบอย่างที่ท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้เคยประพฤติปฏิบัติกันไว้เนี่ยนะครับมาปฏิบัติอินชาอัลเลาะห์ครับสังคมของเราก็จะได้รับการพัฒนานะครับไปสู่การเข้าสู่อิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันนี้ ซูเราะห์อัลบุรูจเราก็ทบทวนกันก่อนตั้งแต่อายะที่1ไปถึงอายะที่ถึงอายะที่10นะครับซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันให้จบซูเราะห์เลยวันนี้นะฮะที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ก็วรรคที่1ถึง5นะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا